Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Azwar Zamidi Zikifli. Saya dan rakan kumpulan saya akan membentangkan tentang analisis pemikiran liberal, iaitu tumpuan terhadap gerakan-gerakan liberalisme di Malaysia. Assalamualaikum, nama saya Ana Azwar Zamidi Zikifli dan saya dari kelas RSR 2453I, nombor metrik 2022736885. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Kristina Batrisha binti Syamsul Kamal. Saya dari kelas RSR 2453A. Assalamualaikum, nama saya Aina Amalia binti Gamudin. Saya dari kelas 2453A. Nombor metrik saya 2022-996929. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Daniel Farhan bin Sulaiman daripada kelas RSR 2453A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hamzani bin Hamzah. Saya dari kumpulan kelas RSR 2453A. Nombor metrik 2022-736-765. Seterusnya yang anda dapat lihat, ini adalah isi kandungan pembentangan yang akan dibincangkan. Oleh itu, pembentangan ini dimulakan dengan pendahuluan. Yang kedua ialah dapatan kajian dan perbincangan. Yang ketiga ialah proses kewujudan Islam liberal di Malaysia. Seterusnya yang keempat, ciri-ciri fahaman liberal di Malaysia. Diikuti dengan cabaran menangani fahaman liberalisme. Dan yang keenam ialah jenis ancaman Islam liberal di Malaysia. Kedua yang terakhir ialah perbincangan dan akhir sekali ialah kesimpulan. Seterusnya saya akan membentangkan pendahuluan terlebih dahulu, iaitu tentang liberalisme. Yang pertama ialah liberalisme adalah berasal daripada perkataan Latin, iaitu bermaksud bebas ataupun bukan hamba. Seterusnya, yang kedua ialah seperti yang dapat dilihat, liberalisme ini diperkenalkan oleh Leonard Binder dan Charles Kuthman pada tahun 1988 dan 1998. Tujuannya adalah ingin menyebarkan liberalisme politik di negara Islam. Selain itu, perkataan liberal banyak dikaitkan dengan perkataan Inggeris, iaitu liberty, yang merupakan konsep kebebasan. Dan seseorang yang mengikuti ajaran liberalisme ini akan dipanggil sebagai seorang yang liberal. Dan akhir sekali, untuk pendahuluan, liberalisme ini adalah bertentangan dengan prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah yang menuntut agar umat Islam berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis agar tidak terpesong untuk mengikut ajaran yang melampaui batas. Sekian, terima kasih untuk pendahuluan. Baiklah, jadi saya akan teruskan dengan dapatan kajian dan perbincangan. Kajian ini beredar dalam skop liberalisme agama yang dinilai dari sudut akidah Islam, dan semestinya Malaysia adalah negara yang dipilih sebagai lokasi kajian. Perbincangan ini meliputi konsep asas dan persoalan-persoalan akidah Islam berkaitan kebebasan individu, konsep gerakan dan sejarah perkembangan gerakan liberalisme agama ini sendiri di dunia dan di Malaysia secara khususnya, berserta faktor-faktor. Jadi, untuk memastikan data dan maklumat mengenai gerakan liberalisme agama di Malaysia ini menjadi lebih bersifat semasa, maka pengolahan data-data lapangan perlu dibuat. Selain daripada itu, suatu penilaian terhadap kedudukan liberalisme agama berdasarkan akidah Islam juga turut dilakukan. Walaupun liberalisme agama membawa semangat positif seperti mahukan kemajuan, kecemerlangan, kebebasan, menentang pemikiran jumud, sikap taklid buta dan lain-lain, namun fahaman gerakan liberalisme ini tetap berbahaya bukan hanya kepada agama Islam sahaja, tetapi juga kepada agama-agama yang lain. Bahayanya gerakan ini memang lebih besar
dan lebih banyak daripada manfaatnya sendiri. Dan jika kefahaman ini tidak dibendung, maka komplikasi atau kesan-kesan yang buruk pasti akan menimpa masyarakat Islam pada masa yang akan datang. Terutamanya lebih buruk lagi apabila ianya menimpa kepada generasi baru yang bakal memimpin negara ini nanti. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Aina Sureza binti Zulkifli dan saya akan membentangkan tentang proses kewujudan Islam liberal di Malaysia. Bagaimana adanya Islam liberal di Malaysia ini? Salah satunya kewujudan liberalisme di Malaysia ini adalah kerana masyarakat yang terlalu mengikut ajaran budaya luar. Contohnya ajaran budaya luar iaitu di negara Timur Tengah dan negara Barat, yang kebanyakannya masyarakat mereka yang mengamalkan konsep liberalisme ini meskipun ia bertentangan dengan agama mereka sendiri, tetapi mereka tetap akan mengikuti ajaran ini. Justru itu, proses kewujudan liberalisme di Malaysia ini adalah kerana masyarakat beragama Islam yang juga kurang ilmu pengetahuan tentang agama Islam sendiri, dan mereka juga kurang ilmu pengetahuan pada zaman dahulu yang menyebabkan mereka kurang mempelajari dengan lebih mendalam tentang agama Islam dan terpesong ke arah yang menyebabkan bertentangan dengan agama sendiri. Seterusnya, liberalisme ini tak akan terjadi jika tiada golongan yang memperjuangkan liberalisme di negara ini. Kerana ini adanya golongan yang memperjuangkan liberalisme iaitu pada muka kerajaan di Malaysia yang sanggup menarik orang ramai ataupun orang Islam untuk menyertai mereka. Dan akhir sekali kewujudan liberalisme ini adalah kerana mereka terlalu terpengaruh dengan masyarakat liberal sehingga melupakan apa agama mereka ajarkan dan larangan agama sendiri. Meskipun sehingga kini ada lagi masyarakat Islam yang akan masuk ke Islam liberalisme ini. Ciri-ciri fahaman liberal di Malaysia. Yang pertama, menghina Nabi Muhammad SAW. Golongan Islam liberal menganggap bahawa kenabian Rasulullah SAW hanyalah menggambarkan kemampuan seseorang manusia yang memimpin kelompok tertentu. Yang kedua, dibantu Yayasan Kristian. Idea pertubuhan dan individu Islam liberal disokong kuat dan dibantu oleh Yayasan Kristian, antaranya Rand Corporation, Asia Foundation, USAID, CIA yang disokong kuat oleh Amerika Syarikat. Di Malaysia, Yayasan Kristian yang membantu perkembangan Islam liberal ialah Konrad Adenauer Foundation (KAF) dan Friedrich Naumann Foundation (FNF) yang kedua-dua berasal dari Jerman. Pertubuhan ini akan memberi dana dan mempromosikan idea bagi menentang Islam fundamentalist. Ciri yang ketiga ialah homoseksual dibenarkan. Arus liberalisme telah memasuki institusi gereja dan menerima amalan-amalan homoseksualiti. Menurut Eric James, anggota gereja Inggeris, dalam bukunya Homosexuality and a Pastoral Church, yang menyarankan agar gereja memberikan toleransi pada kehidupan homoseksual dan mengizinkan perkahwinan homoseksual antara lelaki dengan lelaki atau wanita dengan wanita. Menurut Profesor Dr. Siti Musdah Mulia, pengarah di UIN, Universitas Islam Negeri Jakarta, menulis bahawa homoseksual dan homoseksualiti adalah alami, kejadian semula jadi dan dicipta oleh Tuhan kerana itu dihalalkan dalam Islam. Dan akhir sekali, emansipasi wanita, iaitu persamaan gender di antara lelaki dan wanita. Golongan ini menganggap wanita di negara Islam mundur kerana hukum Islam yang ada menindas wanita Islam. Mereka menyalahkan hukuman syariah yang membezakan antara hukum lelaki dan wanita dianggap tidak adil dan perlu dirombak. Sebagai contoh, poligami tidak sah dan adil. Perkahwinan Muslim dengan bukan Islam dianggap sah. Isteri boleh jatuhkan talak. Hak warisan lelaki dan wanita mesti disamakan dan wanita boleh jadi imam. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang cabaran menangani fahaman liberalisme. Pelbagai cabaran untuk menangani fahaman liberalisme. Memandangkan pada era ini terlalu banyak pengaruh barat.
pemikiran Islam yang liberal ini ingin menjadikan situasi kehidupan moden sebagai panduan dalam melahirkan satu tafsiran Islam baru. Dalam hal sebegini, nampaknya kesesuaian dengan perihal hidup semasa menjadi prinsip baru. Hidup moden ini juga ingin dijadikan kayu pengukur dalam menilai dan menyingkir apa yang dianggap sebagai sudah ketinggalan daripada tradisi pemikiran Islam yang diwarisi. Ia terbukti warisan tradisi ialah dari pegangan ahli sunnah wal jamaah yang telah stabil sejak sekian lama. Ciri menolak kestabilan ini merupakan akibat langsung kepada prinsip penyesuaian berterusan dengan keadaan semasa yang sudah tentunya akan terus berubah-ubah. Dengan lebih terperinci, ada 3 unsur yang perlu disedari di sini. Pertama sekali, adat kebiasaan dalam kehidupan semasa yang menjadi fakta. Seterusnya, falsafah liberalisme yang menganjurkan suatu nilai hidup tertentu yang boleh jadi bercanggah dengan idea liberalisme. Secara tradisinya, umat Islam menyusun kehidupan mereka berdasarkan idealisme wahyu yang diturunkan Tuhan. Wahyu itu difahamkan sebagai suatu nilai yang membentuk kehidupan. Dengan itu, umat Islam berusaha mengubah dan mencorakkan kehidupan mereka agar selaras dengan nilai wahyu. Walau bagaimanapun, hidup moden nampaknya menjadikan idea-idea liberalisme sebagai panduan. Seterusnya, cabaran kedua ialah liberalisme tidak selaras dengan adat kebiasaan manusia seperti dalam isu kebebasan homoseksual. Apabila didapati sebarang ajaran Islam yang tidak selaras dengan perspektif liberal, maka panduan wahyu yang berkenaan diubah agar membenarkan nilai terkini. Seterusnya, cabaran ketiga ialah pembentukan semula nilai Islam. Ini dilakukan melalui pentafsiran semula teks-teks wahyu dengan suatu pengertian semasa yang kadang-kadang tidak pernah difahami sedemikian oleh seluruh ulama tradisional. Cabaran keempat ialah kebebasan sosial atau politik atau ekonomi. Konsep kebebasan ini merujuk kepada ketiadaan akibat yang bukan semula jadi apabila seseorang melakukan sesuatu. Ia juga merujuk kepada ketiadaan undang-undang atau perjanjian yang menghalang seseorang melakukan sesuatu. Selain itu, sekatan dengan adanya monopoli juga menghadkan pilihan seseorang untuk memilih dan bertindak. Seterusnya adalah kebebasan psikologi yang merujuk kepada konsep kehendak manusia yang diandaikan bebas daripada adat. Kudrat dan ilmu Tuhan akhir sekali adalah kebebasan moral apabila adanya kepercayaan bahawa seseorang boleh melakukan apa sahaja tanpa balasan dosa. Akhir sekali, golongan liberalisme didapati sentiasa berfikir pendapat mereka sentiasa benar. Pendapat perseorangan boleh membawa kepada perpecahan yang keterlaluan dalam kalangan umat Islam dengan masing-masing mendakwa kesahihan pendapat. Oleh itu, boleh dikatakan di sini bahawa prinsip kebebasan individu liberalisme tidaklah bertepatan dengan ajaran Islam. Lebih penting dari itu, boleh dikatakan bahawa tafsiran individu ini tidak semestinya betul berdasarkan kaedah-kaedah yang tepat dalam memahami teks wahyu.
Jenis ancaman Islam liberal di Malaysia. Yang pertama ialah hak kebebasan murtad. Dalam isu murtad, penganut-penganut liberal di Malaysia antara yang mendesak agar orang Islam diberi hak untuk berpaling dari agama Islam tanpa mengambil sebarang tindakan undang-undang dan tanpa berpandukan dengan keputusan Mahkamah Syariah. Seorang peguam yang juga merupakan ahli parlimen wakil daripada parti kerajaan iaitu Zaid Ibrahim pernah melontarkan isu murtad ini pada satu forum yang dianjurkan oleh Suhakam. Bagi pengikut Islam liberal yang cetek dengan ilmu agama ini, mereka telah berhujah bahawa hak untuk murtad bagi mereka adalah kebebasan beragama yang juga ditenterakan di dalam Al-Quran. Mereka telah menyalahkan erti tafsiran ayat Allah yang berbunyi, "Tidak ada paksaan dalam agama." Surah Al-Baqarah ayat 296. Menurut kata pakar ulama yang muktabar dalam tafsiran, ayat di atas hanya boleh digunakan bagi orang yang bukan Islam, di mana mereka tidak boleh dipaksa untuk menganut Islam kecuali dengan kerelaan sendiri untuk mengangkat syahadah. Yang kedua ialah mempetikan syariat Allah dan hukum hakafih dengan hujah rasional. Pada pandangan mereka, hukum syariat Islam adalah ciptaan ulama dan fuqaha. Maka dengan itu, mereka menganggap syariat Islam tidaklah sesuci mana seperti yang disangkakan kerana telah terdedah kepada penilaian semula dengan tomahan termasuklah hukum hakam syariat yang khati. Akibatnya, pemikiran mereka akan bercelaru kerana mentafsir sendiri hukum syariat tanpa berlandaskan agama. Yang ketiga ialah menolak penguatkuasaan undang-undang moral agama. Selain itu, golongan Islam liberal menentang keras terhadap penguatkuasaan undang-undang moral yang berteraskan agama kerana menurut mereka undang-undang tersebut dianggap melanggar kebebasan dan hak asasi manusia. Hal ini seperti tindakan pihak berkuasa tempatan PBT dan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi pada suatu ketika dahulu yang telah menahan para pengunjung Islam di pusat-pusat hiburan telah mendapat bantahan keras daripada Sisters in Islam dan 50 NGO yang lain. Mereka telah memberikan memorandum kepada pihak kerajaan supaya tidak menggunakan pendekatan undang-undang untuk mengawasi akhlak rakyat kerana tindakan tersebut dianggap bercanggah dengan hak asasi. Malah dalam satu kenyataan SIS telah meminta pihak kerajaan supaya membubarkan semua undang-undang agama yang menghalang rakyat daripada mengecapi hak asasi peribadi untuk serta bersuara. Yang keempat ialah bersifat sekularisme. Pemikiran Islam liberal yang berasaskan kepada pemikiran rasionalisme dan sekularisme sehingga menafikan kesempurnaan Islam ini. Pemikiran ini jelas telah dipengaruhi oleh gagasan pemikiran sekular sehingga melontar pandangan bahawa agama Islam hanyalah sebagai tuntutan pelaksanaan ibadah sahaja, bukan untuk menguruskan dan mentadbir dunia. Charles Kurzman 1998 telah menyatakan bahawa Dr. Nurchalis Majid, salah seorang tokoh Islam liberal di Nusantara, menjelaskan bahawa apologis yang mendakwa bahawa Islam adalah al-din, bukan agama semata-mata, adalah tidak benar jika ditinjau dari beberapa segi. Segi yang pertama ialah segi bahasa, iaitu perkataan al-din dipakai juga untuk menyatakan bahawa agama yang lain termasuk agama syirik kalangan orang-orang Quraisy di Mekah. Jadi semestinya arti kata al-din itu memang agama. Assalamualaikum. Saya Nur Hamdani bin Hamzah. Saya akan membentang tentang perbincangan ancaman pemikiran liberal dan tumpuan terhadap gerakan liberalism di Malaysia. Jadi berdasarkan isu hukum hakam syariat yang bagi pemandangan golongan liberal yang perlu diindas dulu, golongan liberal harus sedar bahawa perbuatan mereka itu salah kerana pendapat mereka terhadap isu hukum hakam itu hanyalah sia-sia saja kerana segala hukum hakam syariat telah tertulis di dalam Al-Quran. Jadi segala keputusan yang dilakukan tidak boleh hanya berdasarkan fikiran logik saja, dan golongan liberal juga perlu untuk membuat lebih banyak kajian dan mendalami ilmu agama untuk mendapatkan jawapan yang sebenar. Dan sebab hukum hakam itu dijatuhkan ke atas perkara tersebut. Jadi bagi golongan liberal di Malaysia juga boleh mengambil tindakan seperti menghadiri majlis ilmu agama di surau atau masjid,
mendengar pelbagai jenis ceramah agama di atas talian seperti media sosial seperti TikTok, Facebook Live, kerana semakin banyak penceramah-penceramah yang terkemuka membuat ceramah dan mengepostnya di dalam media sosial. Dengan cara tersebut, golongan liberal di Malaysia juga boleh menerima segala ilmu baharu dan kebenaran terhadap segala perkara yang ada dalam agama Islam dan perkara-perkara yang sering mereka mempersoalkan. Dengan cara ini, mereka dapat membantu diri mereka untuk mengubah cara mereka berfikir dan mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT. Kesimpulannya, kita dapat mengenal pasti bagaimana Islam liberal wujud di Malaysia, menganalisis ancaman Islam liberal yang mengganggu akidah dan syariah. Kita juga telah mengenal pasti 4 isi penting, iaitu proses kewujudan Islam liberal wujud di Malaysia, ciri-ciri fahaman liberal di Malaysia, cabaran menangani fahaman liberalism di Malaysia, dan jenis ancaman Islam liberal di Malaysia. Kita dapat mengambil pendekatan penilaian yang berlandaskan kepada prinsip akidah dan pemikiran Islam. Dengan ini, melakukan perbandingan untuk memilih yang baik dan serasi dengan ajaran Islam dan menjernihkan elemen yang meragukan. Kaum muslimin, akhir kalam kita mendapati ada banyak sikap keterlaluan dalam pemikiran moden ini, sehingga kan berlaku perselisihan faham dan salah tafsir terhadap mesej wahyu dan kehendak agama. Dengan itu, ruang yang terlalu luas tidak sepatutnya diberikan kepada tafsiran persendirian. Sebaliknya, umat Islam mesti berpegang dengan ajaran ijma' dan panduan ulama. Walau bagaimanapun, keprihatinan liberal muslim dan liberalism terhadap tema kebebasan dan kesamarataan perlu diambil perhatian pengajaran oleh para ulama Islam. Tetapi penjelasan perlu terus dilakukan agar tidak tergelincir akidah dan pemikiran berlaku. Sekian, terima kasih.